kubur. Mayat yang sedang menjerit disiksa dalam kubur, kamu tak akan mengizinkan orang mengebumikan mayat kamu dalam kubur. Jadi balik pada cerita dahan tamar tadi, bila sampai di hadapan Nabi, kata dia, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Saya menyambut dan menyahut panggilanmu wahai Rasulullah. Ya, lalu Nabi suruh pokok tamar ni, dahan tamar ni bersyahadah. Maka bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Lepas tu Nabi kata kembali ke tempat asalnya. Dia belum naik sudah meledak semua kata. Maka bersyahadahlah Yahudi tadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dr. Mustafa Murad ulama akidah Universiti Al-Azhar telah mengarang sebuah kitab berkenaan dengan 1000 mukjizat Rasulullah daripada hadis-hadis yang sahih. Maka di antara kisah yang dipaparkan, kisah yang disebut oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Ibn Siddiq Al-Ghummari dalam kitab yang saya sebutkan, menunjukkan Nabi diutuskan pada seluruh alam. Ya, dalam kitab Al-Hayawan Al-Kubra dia sebut cerita Dhab. Ya, Yahudi juga. Jadi bangsa Yahudi tuan-tuan Madinah gitu. Kan? Bawa Dhab sampai depan Nabi. Kata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kalau Dhab ni tak cakap, aku tak beriman dengan kamu. Nabi panggil, ya Dhab, wahai Dhab. Dhab tu jawab, Dhab ni bukan biawak kapur kita. Kan? Daging Dhab boleh makan, tuan-tuan dan perempuan, sebab dia tidak makan. Dia tidak makan bangkai, tak makan daging, tak makan bangkai, tak makan benda kotor. Kencing 40 hari sekali kencing setitik. Kita sehari 40 kali kencing. Kencing mana? Diabetes. Kan? Dan dia makan tumbuh-tumbuhan, minum air pun. Sebab tu Dhab dimakan oleh Sayyidina Khalid Al-Walid dan Nabi tak larang. Tengah Khalid duk panggang Dhab golek dia. Dhab kecil. Kan? Lalu Rasulullah pun lalu tepi dia. Kata Khalid, jemputlah makan sekali ya Rasulullah. Rasulullah tak kata apa. Jadi walaupun Rasulullah tak makan, bila Rasulullah tak kata apa, itu makna boleh makanlah. Kalau haram tak boleh makan, tentu Rasulullah kata, Khalid, kamu ni pantang lalu apa benda pun kamu sapu makan. No? Tinggal batu dengan kayu kamu tak makan. Itulah kalau bahasa kita. Nabi tak kata apa, tuan-tuan dan perempuan, maka boleh makan. Dhab itu pun menjadi bukti bahawa Nabi diputuskan pada seluruh alam. Bila Nabi panggil Dhab tu, Dhab cakap, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah, siap mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Membuktikan bahawa Nabi diutuskan pada seluruh alam, bukan hanya kepada manusia. Maka walaupun hadis tadi dibacakan kepada Sayyidina Ali, Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, maka pedoman daripada hadis tadi adalah untuk seluruh umat Nabi SAW. Pertama, Nabi kata pada Sayyidina Ali, wahai Ali, di saat orang lain sibuk dengan perkara-perkara yang bukan menjadi kewajipan mereka, maka hendaklah engkau menyibukkan diri dengan kefarduan dan kewajipan yang difardukan Allah kepada kamu. Tuan-tuan, ya, ini pesan Nabi. Sebab tu kita, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dalam satu buku, Fiqhul Awlawiyat, Fiqh keutamaan. Kerana bila kita gagal untuk menentukan keutamaan kita, ada orang, tuan-tuan, dia sibuk dengan beramal, dia abaikan ilmu. Sibuk dengan beramal, semangat nak beramal. Kan? Sembahyang jamaah rajin, puasa sunat rajin, bangun malam rajin, baca Quran rajin. Tapi semangat beramal, ilmu tak ada, kosong daripada ilmu. Dan Nabi SAW pernah mengingatkan kita, kata Nabi, di akhir zaman, umat aku tu kebanyakannya beramal hebat, tapi jahil. Ni bila kita cakap ni, statement ni orang marah, tuan-tuan. Orang marah. Dia kata, ustaz ni, orang buat amal rajin pun salah juga. Bila kami malas, marah. Bila kami rajin, marah. Bukan marah, kan? Kita beri peringatan. Ditanya kepada Imam Sufyan As-Sawri, ni patuan ulama, tuan-tuan. Wahai Imam, kata satu orang,
Bukankah tujuan daripada menuntut ilmu itu untuk beramal? Jadi kalau menuntut ilmu tapi tak beramal, tak ada guna menuntut ilmu kalau tidak beramal. Jawab Sufyan Ats-Tsauri, tujuan daripada ilmu itu adalah amal. Dan amal itu buah daripada ilmu. Maka jangan ditinggalkan ilmu kerana amal, jangan ditinggalkan amal kerana ilmu. Berarti dua-dua kita buat. Berilmu dan beramal. Beramal dan berilmu. Maka bila tak belajar, tak ada ilmu, perkara yang patut menjadi tuntutan dan keutamaan itu tak dijadikan perkara yang utama, tidak dijadikan perkara yang penting. Sebab tu Nabi pesan pada Sayyidina Ali, kalau orang lain sibukkan diri dia dengan bukan perkara-perkara kefarduan, kewajipan, jangan kamu tinggalkan kefarduan dan kewajipan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan di antara membasmi kemiskinan, contohlah saya bawa contoh kemiskinan. Duk sibuk nak basmi kemiskinan, nak basmi kemiskinan. Kemiskinan boleh basmi ke? Tak. Haji jawab tengok orang Petronas, takkan bodoh? Tak boleh. Tuan-tuan ni orang cerdik. Sampai kiamat tak boleh basmi kemiskinan. Nabi kita sendiri itu miskin. Ditawar kepada Nabi untuk ditukar batu-batu, bukit-bukit, gunung-gunung di Mekah tu. Urida alayya batha'a Makkah dhahaba. Hadis sahih dalam sahih al-Imam al-Bukhari, dalam sahih Imam Muslim. Tuan tengok hadis ni. Telah ditawarkan kepada aku oleh Allah Ta'ala untuk ditukar bukit-bukit, gunung-gunung, ganang, batu-batu batan di Mekah ini ditukar menjadi emas. Faqultu la ya Rabbi. Jawab Nabi, aku tak nak ya Allah. Yang Nabi jawab tu, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi bila jawab, jawapan Nabi itu bukan ikut hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha. Jawapan Nabi tak nak tu adalah merupakan wahyu daripada Allah. Allah yang ilhamkan Nabi jawab tak nak. Tapi jadikan aku lapar sehari, kenyang sehari. Pada hari aku lapar, tadarra'tu ilaika, aku mengadu hal kepada kamu ya Allah. Pada hari aku kenyang, aku bersyukur kepada engkau ya Allah. Hikmahnya kata ulama, supaya orang tidak datang kepada Nabi kerana kekayaan Nabi. Supaya Rom dan Parsi tidak datang kepada Nabi kerana nakkan kekayaan Nabi SAW. Zaman kita hari ini, tuan-tuan, orang tidak kerumuni ulama. Sebab apa? Sebab apa orang tidak kerumuni ulama? Sebab ulama tak ada projek. Tu jawab mudah tak bagi tuan-tuan faham. Tak payah nak guna panjang-panjang. Kan? Ni masa nak habis dah, jadi main ajak pula. Kalau kuliah